Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Antara berita yang kita tunggu adalah petang ini kan ada satu mesyuarat khas yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sama ada semalam telah pun tular, sama ada PKP secara penuh akan dilaksanakan ataupun tidak. Itu keputusan yang kita tunggu-tunggu sekarang. Apapun kita kena bersabar. Apa yang perlu kita lakukan sekarang, SOP yang perlu ada, arahan yang ada sekarang, itu yang perlu kita patuh. Betul, Ridwan. Dan seperti yang kita bincangkan tadi, kita akan bincangkan tentang COVID-19 vaksinasi. Di segmen kali ini, kita akan bercakap tentang kepentingan semua pihak dalam terus patuh SOP dan mengambil bahagian dalam program vaksinasi kebangsaan. Di mana kita tahu vaksinasi kepentingannya ini ialah untuk mendapatkan herd immunity di kalangan kita. Dan jadi untuk bincang tentang perkara ini bersama kami pagi ini, Dr. Kashno Abdul Malik, pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center dan Fakulti Perubatan UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Doktor, setahun sudah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Orang dah tahu apa itu COVID-19. Orang dah tahu, mungkin kita semua dah tahu kita perlu ambil vaksin. Mungkin doktor boleh mulakan mukadimah perbincangan kita pada hari ini. Kenapa perlunya kita mengambil vaksin dan perlunya untuk kita membentuk imuniti kelompok secepat mungkin? Okey. Vaksin pada masa ini adalah sangat penting kerana tiada cure at the moment. Vaksin adalah cara yang terbaiklah untuk kita mendapatkan perlindungan daripada jangkitan COVID-19. Kerana apabila kita telah divaksinasikan dengan secukupnya lah 2 dosis, ia dapat mengurangkan boleh jangkitan kita dan mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan yang sangat serius dan mengurangkan risiko untuk mendapat kematian lah dan masuk ICU. So itulah sebenarnya pentingnya imunisasi dan semua orang untuk mendapatkan imunisasi secara berkelompok ini. Dan kita tahu vaksin ini kita memerlukan 2 dos. Jadi bagaimana jika kita terdedah kepada penyakit COVID-19 ini dan semasa kita menunggu untuk dos yang kedua itu, Doktor? Okey, nak cakap macam mana kita kena terdedah ini ialah kita ni terdedah kepada jangkitan mungkin sebelum kita menerima vaksinasi atau sejurus selepas. Okay? Kalau sebelum vaksinasi itu, kemudian kita ambil vaksinasi ialah kerana kita mendapat jangkitan tanpa disedari. Ada kumpulan kecil yang akan dapat jangkitan sejurus selepas vaksinasi kerana kita tidak spend enough time untuk membina imunisasi lah dalam badan. Badan kita memerlukan beberapa minggu sebenarnya untuk membina imunisasi yang cukup untuk melindungi kita daripada jangkitan COVID-19. Data dari CDC Center for Disease Control mengatakan untuk Pfizer contohnya fully vaccinated bermakna 2 minggu selepas selang dos kedua. So kita betul-betul kena menunggu sampai penuh lah. Okay. Dalam satu situasi, katakanlah saya telah pun mengambil dos pertama dan dalam masa saya menunggu untuk mendapatkan dos kedua, saya terdedah untuk mendapatkan jangkitan COVID-19. Betul. Dan secara malangnya saya terkena COVID-19. Soalan saya, adakah dos pertama itu telah tidak boleh diguna pakai ataupun pada dos kedua itu perlu saya jadikan sebagai dos pertama? Okey. Alright. Dalam masa inilah kan maklumat mengenai keberkesanan pembinaan antibodi kita apabila kita telah mendapat infeksi daripada COVID-19 tu sangat terhad. So walaupun badan kita membina antibodi tu, kita tidak tahu berapa kuat sebenarnya dia akan bertahan. Data selama ini mengatakan kita boleh ada dalam antibodi dalam badan akan berada dalam 3 ke 6 bulan lah. Tapi memang saranan daripada CDC untuk siapa yang telah berjangkit itu dengan jangkitan COVID untuk menerima vaksin. So bila nak terima vaksinnya kan? So the best time to dapatkan vaksin ialah apabila kita sudah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID dan boleh menjalankan aktiviti harian kita dan kita boleh register. Maksudnya the next dose itu adalah still consider as a second dose or kena repeat balik? Maksud saya, adakah ia second dose jadi first dose balik? Okey, penjarakan dos ni daripada dos pertama dan kedua, sekali lagi data tu tidak sangat terhad lah. So CDC also mengatakan yang biasanya penjarakan tu 42 hari. Anything beyond 42 days, kalau kita dah termiss second dose tu selepas 42 hari, kita tidak perlu untuk mengambil dos pertama dari mula. Kita terus ambil lah dos kedua.
Jadi tidak ada masalah jika kita terlambat mengambil vaksin dos yang kedua, itu tak ada masalah lah. Tak ada masalah, tapi tidak kalau tak ada masalah untuk mengambilnya mengikut dia punya timetable, digalakkan untuk mengambil. Kurang-kurangnya 6 bulan dia punya daripada dos pertama tu untuk ke dos kedua 6 bulan masanya. 42 hari lah. 42 hari. Dan sekarang disarankan jarak antara dos 3 minggu. Yes. Dan juga sedikit berita terbaru katanya akan dilanjutkan selama 4 minggu. Jadi dalam jangka masa 3 minggu ke 4 minggu itu boleh dilakukan dos pertama dan juga dos kedua. Dos memang kena adalah best untuk ikut masa jangka 3 minggu itu, 3 minggu atau 28 hari. Kalau nak diawalkan, kita tak boleh nak awalkan terlalu awal sebab badan kita perlukan masa untuk membina antibody. Pemberian vaksin 4 hari lebih awal kemungkinan memang tidak digalakkanlah. Kerana pembinaan antibody dia tidak sekuat bila kita delaykan beyond 21 atau 28 hari. Okay. Pertama. Dari segi kesan sampingan, doktor, banyak orang kata melakukan kesan sampingan, tapi itu sebenarnya perkara yang normal. Tapi masih lagi yang takut. Mungkin doktor boleh perjelaskan lagi tentang kesan sampingan selepas menerima vaksin COVID-19. Kesan sampingan ringan adalah sangat common. Di dalam populasi yang menerima vaksin, 1 dalam 10 akan menerima kesan sampingan seperti sakit di tempat injection, demam, sakit tekak, sakit sendi, sakit tulang. Itu semua adalah kesan sampingan ringan yang tidak lama. Kalau berlaku pun dalam 24 ke 48 jam. Data juga menunjukkan kesan sampingan ringan ini adalah lebih tidak banyak dialami apabila warga emas 55 tahun atau 65 tahun menerima vaksin. So diorang kurang sikit menerima kesan sampingan ini. So apa kita nak buat ialah kita ambillah simple painkiller like Panadol atau paracetamol dan kita boleh laporkan kesan sampingan ini ke aplikasi MySejahtera kita atau online di National Pharmaceutical Regulatory Agency. Kalau kita bimbang atau kesan sampingan ini berlanjutan melebihi 48 jam, segeralah berjumpa doktor untuk rawatan selanjutnya. Okey, kita apabila kita bercakap mengenai kesan sampingan ini, antara yang popular tular di kalangan masyarakat adalah kesan sampingan daripada vaksin AstraZeneca, iaitu 0.004% atau 4 dalam sejuta masyarakat akan menerima kesan sampingan darah bergumpal. Jadi dalam situasi yang berada di Malaysia masih belum lagi dilaporkan kes ini. Jika ada, apakah pelan perancangan dan juga perspektif seorang pengamal perubatan untuk mengatasi kesan sampingan darah bergumpal ini, doktor? Okey. Saya just nak put a little bit of perspektif lah mengenai kesan sampingan ni. Dia bermula ditular sejak Mac hari itu, tahun ni, disebabkan UK adalah negara pertama lah yang memberikan vaksin AstraZeneca dan mendapati kesan sampingannya di dalam 30 warga mereka 30 apabila mereka telah memvaksinasi 18 juta baru dia nampak 30 lah masalah pembekuan darah together dengan masalah pendarahan kerana kurangnya platelet. Jadi risiko ni like Encik Rizwan cakap adalah sangat rendah, 1/4 dalam 1 juta dan risiko kesan sampingan ni dimonitor oleh International Regulatory Agency, kalau di Europe oleh EMA and MHRA lah. So analisa berkala yang telah dijalankan daripada data yang diterima, so far data adalah 25 juta yang dah terima vaksin AstraZeneca dari Europe, memang confirm risiko sangat rendah, 4 dalam 1 juta, dan jika dibandingkan dengan risiko pembekuan darah bila dapat jangkitan COVID sangat tinggi, 165,000 dalam 1 juta. So memang AstraZeneca ni adalah masih dia punya benefit outweigh dia punya risk lah. Okay? So bila apa kita nak buat bila kita menerima vaksin AstraZeneca ni, kesan sampingan yang sangat rare ni biasanya berlaku dari hari ke-4 ke hari 30 daripada vaksinasi. So kita kena perhati kesan-kesan ni seperti kalau gumpalan darah berlaku di kepala, seseorang boleh mendapat simptom seperti sakit kepala yang kuat tapi tidak boleh settle dengan simple Panadol atau paracetamol. Oh, sakit kepala tak kuat sikit tapi bila kita sujud, bila kita tidur dia makin teruk. Mungkin boleh berlaku kekaburan mata dan juga muntah
kalau gumpalan darah berlaku di perut, kita akan sakit perut dan sebagainya. Pendarahan juga boleh berlaku, so boleh nampak titik-titik tumpuk merah jauh daripada infection di bawah kulit di tempat-tempat lain. So kalau berlaku yang ni, kita kena perhatikan diri sendiri dan segera mendapat rawatan daripada doktor yang berdekatan lah. Ya. Dan sekarang ni kita pun telah menerima 3 jenis vaksin, itu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Jadi adakah kesan-kesan sampingan ini berbeza dari 3 jenis vaksin ataupun sama saja? Dan ada juga mengatakan vaksin AstraZeneca ni amat sesuai untuk golongan yang berusia. Bagaimana? Okey. Kesan sampingan ringan adalah quite similar across 3 vaksin ini. AstraZeneca, Sinovac dan juga Pfizer. Pfizer, kesan sampingan yang jarang-jarang berlaku adalah seperti anafilaksis. Juga adalah very rare, dalam 11 dalam 1 juta atau 4 dalam 1 juta juga. Bila kita ambil vaksin tu, tapi dia punya kesan tu berlaku sangat cepat dalam masa 15 ke 30 minit. Jadi tak berlaku kemudian 4-30 hari, tidak berlaku. Dan penerima vaksin akan dapat simptom-simptom anafilaksis lah, seperti sukar bernafas, tekanan darah rendah dan sebagainya. AstraZeneca tu sesuai untuk golongan yang lebih berusia. Okey. Maklumat daripada International Regulatory Agency mengatakan ia masih selamat, dan walaupun mereka kata memang ada link dengan pembekuan darah dan pendarahan kecil ini, mereka tidak dapat lagi confirmkan faktor-faktor yang mana confirm menyebabkan akan mendapat kesan sampingan itu seperti jantina, umur dan sebagainya. Walaupun negara-negara Europe telah mendapati apabila mereka mula memberikan vaksin kepada warga tua, ada yang telah dapat kesan sampingan ini, tapi ada juga negara yang telah nampak kesan sampingan ini untuk warga mereka yang lebih muda, perempuan umur 30 ke 39, tapi faktor-faktor ini bukanlah satu faktor yang jelas. Masih kita still memerlukan data yang besar untuk mengatakan ya betul. So setengah negara telah mengambil langkah menggunakan data-data yang kita dapat dari Europe ni untuk memberikan AstraZeneca dengan keadaan lebih selamat lah, memberikan dalam warga yang lebih tua sikit dan sebagainya. Tapi pemberian vaksin pilihan individu ni actually bergantung kepada wabak ni sendiri dalam negara. Kalau wabak kita sekarang ni, kita tengah mengalami gelombang yang sangat besar, keperluan pertama ialah memvaksinasikan seramai yang boleh. Sedikit informasi kepada anda semua, kepada yang belum register program vaksinasi sekarang, di MySejahtera telah pun mendaftar sebanyak 2 juta lebih daripada 2 juta masyarakat telah pun mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan vaksin. Jadi tanggungjawab anda semua, kalau anda sedang menonton Selamat Pagi Malaysia ini, register sekarang, daftar sekarang untuk dapatkan vaksin dan juga dapatkan kita mahu bentuk imuniti kelompok tersebut. Doktor, mungkin ini soalan terakhir daripada saya. Trend tunggu dan lihat. Kerana apa? Masyarakat sekarang dia mengalami masalah, contohnya masalah kesihatan, setiap orang berbeza. Ada yang alahan seafood, ada yang alahan ubat, ada yang disebabkan oleh masalah kesihatan seperti sakit jantung, ubat cair darah dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh situasi setiap individu itu berbeza, mereka mengambil keputusan untuk tunggu dan lihat. Nak tengok apa yang orang lain kena dulu, baru dia nak ambil. Nasihat doktor bagaimana? Sebenarnya di pusat pemberian vaksin, kita memang ada prosedur-prosedur yang kita akan buat untuk memastikan selection of vaksin untuk pesakit-pesakit itu adalah selamatlah. So untuk pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik yang tidak stabil, perlu mendapat surat kebenaran daripada pakar perubatan mereka untuk mengatakan mereka selamat untuk mengambil. Ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan untuk penyakit kronik, seperti yang mengambil ubat cair darah, yang mengambil immunosuppression, radio atau kemoterapi yang contohnya lah yang memerlukan lebih pertimbangan sebelum kita mengambil vaksin. Semua itu akan berlaku sebelum mereka datang mendapat vaksin. Even jika mereka datang tapi perkara itu belum dianalisa, kita akan mendapatkan memberi surat untuk pesakit itu pulang kepada doktornya untuk memberi kebenaran lah.
untuk mendapatkan vaksin. Jadi sebenarnya vaksin ni dah digunakan lebih daripada 206 buah negara dan lebih 1 bilion vaksin telah diberikan di dunia ini dan setiap hari 25 juta vaksin diberikan. So dengan data yang diberikan ini, dengan kesan sampingan yang dimonitor dan semuanya, saya rasa tak perlulah kita tunggu dan lihat dengan data Malaysia. Kita boleh guna dan terus mengambil vaksinasi ini kerana ia telah confirm lah yang ia berkesan untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID infection yang sangat serius. Jadi contohnya kepada pesakit-pesakit, dia perlu mendapatkan consultation daripada doktor yang merawatnya dahulu sebelum pergi ke pusat vaksinasi untuk mendapatkan prosedur yang jelas terhadap bagaimana mereka boleh divaksinkan. Apapun vaksin ini sebenarnya selamat. Jangan takut kepada anda semua yang masih lagi ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin. Baik, itu saja perbincangan kita di pagi ini tentang COVID-19 dan vaksinasi bersama dengan Dr. Kashno Abdul Malik, pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center dan Fakulti Perubatan UiTM. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.